أنفسنا أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan taufik untuk kita sampai kepada mardhatillah, untuk kita sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah kita pada malam ini mungkin kuliah yang tertangguh daripada bulan Ramadan yang lalu, dan saya diberikan tajuk yang khusus pada malam ini, iaitu berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya letakkan di situ memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab dalam agama ni yang mendatangkan kebaikan kepada kita itu bukan semata-mata jam'u al-ulum wa riwayat, bukan semata-mata mengumpulkan ilmu dan juga riwayat-riwayat yang berbagai, tetapi adalah kefahaman daripada apa yang kita ketahui. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan untuk dia, nescaya Allah Ta'ala akan bagi dia faham dalam perkara agama. Jadi sepintas lalu, untuk menambahkan keberkatan insya-Allah daripada majlis ilmu kita ini, izinkan saya berkongsi beberapa adab di dalam majlis ilmu yang kita harapkan dengan menjaga adab-adab ini Allah Ta'ala datangkan kebaikan kepada kita. 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin. Pertama, adab yang zahir dalam majlis ilmu, hendaklah kita itu sekiranya tidak ada sebarang keuzuran memilih cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Salah satu daripada 3, sama ada kita duduk sebagaimana duduk dalam tahiyat awal, dikatakan itulah cara duduknya Sayyidina Jibril AS ketika merupa sebagai manusia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi boleh cuba tuan-tuan, kalau tak biasa, lepas 10 minit cari kaki mana kaki tak jumpa, kebas ya. Tapi ada pilihan yang kedua, iaitu duduk sebagaimana duduk dalam tahiyat akhir pun cantik, ataupun pilihan yang ketiga, duduk bersila. Ini 3 cara duduk yang sesuai dalam majlis ilmu. Adapun seumpama melunjung, mengangkat kaki dan sebagainya, boleh pada masa-masa yang lain, tapi tidak sesuai dalam majlis ilmu. Yang kedua, kita berikan sepenuh perhatian. Jangan ketika majlis ilmu kita bersembang-sembang, jangan ketika majlis ilmu kita sibukkan diri kita dengan handphone dan sebagainya, kecuali kalau ada kaitan dengan majlis ilmu. Ada orang gunakan handphone untuk mencatat, untuk merakam dan sebagainya. Tapi yang tidak ada kaitan dengan majlis ilmu, kita elakkan. Yang ketiga, kita hormati apa-apa yang ada kaitan dengan ilmu. Barangkali ustaz, syekh, maulana, siapa yang kita jemput untuk menyampaikan ilmu, kita hormati mereka. Dan malah kitab, kalau kita gunakan kitab untuk berkuliah, kitab itu juga kita hormati. Jangan kita letakkan kitab seumpama di atas lantai atau di hujung kaki, sebaliknya kita ribai atau kita letakkan di atas rehalnya. Ini 3 adab yang zahir. Orang nampak macam mana cara kita duduk, orang perasan adakah kita bersembang atau bermain dengan telefon, dan orang tahu juga sama ada kita hormati ataupun tidak. Tapi satu adab yang batin, ini antara kita dengan Allah Ta'ala semata-mata, iaitu ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama daripada keikhlasan. Yang kedua daripada keikhlasan, untuk mendapat kebahagiaan di negeri akhirat. Kalau kita nak menuntut ilmu supaya kita bahagia di negeri akhirat, itu dianggap ikhlas. Yang ketiga, untuk kita menghilangkan kejahilan daripada diri kita sendiri. Waladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Ta'ala mengeluarkan kamu daripada dalam ibu-ibu kamu itu dalam keadaan kamu tak tahu satu apa pun. Jadi tak tahu bukan satu kesalahan, tapi tak berusaha untuk tahu, itu yang menjadi satu persoalan yang akan dipertanggungjawabkan ke atas kita. Contohnya malam ini, barangkali ada perkara-perkara yang kita masih belum jelas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kehadiran kita dengan niat untuk lebih memahami isu-isu yang berkaitan. Kemudian kita nak supaya agama kita hidup dan kita tahu selok-belok agama kita. Itu termasuk dalam keikhlasan. 3 adab yang zahir, 1 adab yang batin, kita sama-sama jaga insya-Allah. Saya akan berkuliah sehingga isyak saya akan bagi laluan untuk azan, dan saya akan sambung mungkin 9 atau 9 lebih sedikit, setakat yang kita sempatlah. Sebab slide ini agak panjang. Saya pernah bentangkan di
ipuk di hadapan ustaz-ustaz, di hadapan guru-guru agama dan sebagainya daripada pagi sampai tengah hari. Jadi sesuai dengan masa kita lah. Kita ni kuliah maghrib, yang itu namanya kursus lain. Kalau kuliah maghrib lain. Jadi saya semampunya setakat yang ada dalam masa yang sesuai. Baik, dalam apa-apa juga perkara yang paling penting adalah takrif. Kadang-kadang orang jadi berbalah tak selesai sampai bila-bila sebab dia tidak mendefinisikan dahulu. Dia tak define dahulu apa yang dia perbicarakan. Jadi kita penting untuk mengetahui definisi ataupun takrif ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah terdiri dari 3 komponen, daripada 3 perkataan. Yang pertama ahlun, yang kedua adalah as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Jadi untuk memahami ahli sunnah wal jamaah, kita perlu memahami satu persatu daripada 3 komponen ini. Kita ambil ahlun terlebih dahulu. Misalnya disebutkan dalam al-kulliyat, iaitu takrif yang diberikan terhadap ahlun. Pertama, ahlun bermakna keluarga, ahlul bait, ahli keluarga. Begitu juga ahlun boleh bermakna penduduk, ahlu sya'ala, ahlu bangi, ahlu keramat, itu penduduk, ataupun ahlu jannah, penduduk syurga. Dan ahlun boleh dengan makna pengikut. Di sini yang relevan, makna yang ketiga yang relevan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini. Ahlu sunnah bermakna pengikut sunnah, bukan keluarga, bukan penduduk, tetapi pengikut. Baik, kalimah yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah dari segi bahasa bermakna jalan. Dari segi bahasa, jalan, cara atau jejak langkah, sama ada jalan yang baik atau jalan yang buruk, asalkan jalan namanya sunnah, dari segi bahasa. Jadi kalau kita nampak orang buat benda yang jahat, itu sunnah dia dari segi bahasa. Tetapi kalau dari segi istilah, sunnah cuma merujuk kepada jalan yang diredai, at-tariqatul mardiyah. Maksudnya jalan yang buruk, dari segi istilah kita tak namakan sunnah lah. Kita kata Syekh, ini tak ikut sunnah ni. Kalau ikut bahasa sunnah juga, cara juga. Tapi kita maksudkan tak ikut sunnah, tak ikut cara yang diredai dalam agama. Baik. Kemudian yang panjang-panjang ni kita tinggalkan. Al-jamaah, apa makna al-jamaah? Jamaah yang dimaksud kita selalu kalau musafir kita sebut semayang jamak, 2 solat kita gabungkan dalam satu waktu, sama ada jamak takdim digabungkan dalam waktu yang pertama atau jamak takhir. Jadi jamaah ini ada elemen penggabungan. Jadi jamaah, macam kita salat jamaah juga kita bergabung antara imam dan makmum. Makna al-jamaah adalah menjaga kesatuan, kebersamaan, kerukunan. Ini adalah lawan daripada kata-kata al-furqah ataupun istilah al-furqah yang bermakna sebaliknya, berpecah belah, bercerai-berai, berbalah dan sebagainya. Jamaah menunjukkan kesatuan, keharmonian. Dikatakan al-jamaah, kenapa? Kerana golongan yang disebut al-jamaah ini mereka selalu memelihara kesatuan, memelihara kebersamaan, kerukunan, kedamaian sesama mereka. Itu ada terulang di situ. Dan meskipun kadang-kadang terjadi perbezaan pandangan, bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, tak bermakna langsung tak ada khilaf. Tak bermakna kalau ahli sunnah wal jamaah itu sekata seia sentiasa, tidak. Ada kalanya mereka berbeza pandangan. Ada kalanya mereka mempunyai ijtihad hukum yang berbeza, tetapi perbezaan tersebut tidak melahirkan sikap saling membid'ahkan. Misalnya dalam bab sembahyang, kita ketahui masyhur daripada wuduk lagi, belum masuk sembahyang sudah ada perbezaan antara mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dan al-Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi kita sebut. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ni selalu tak ngam lah dari segi hukum. Tetapi tidak pula orang-orang mazhab Syafi'i membid'ahkan orang-orang mazhab Hanafi, dan sebaliknya begitu juga. Kita tahu kawan-kawan kita mazhab Hanafi misalnya, mereka berpegang pada ijtihad bahawa tidak sunat kita tu pada waktu subuh membaca doa kunut. Tetapi mereka tidak sampai membid'ahkan kita. Mereka menghormati, ini mazhab Syafi'i berpegang kepada sunat, maka baca. Mereka berpegang pada tidak sunat, maka mereka tidak baca. Tapi tidak sampai membid'ahkan, apatah lagi menghukum fasik, mengatakan fasik, mengatakan kafir. Itu bukan sikap ahli sunnah wal jamaah. Baik.
Ya, ini pun saya terjemah teruslah, senang. Al-Farqu Bainal Firaq ini kitab yang masyhur lah kalau tentang perbezaan antara umat Islam. Firaq ini plural daripada firqah, pecahan-pecahan umat Islam. Al-Imam bin Muhammad Al-Baghdadi mengatakan ahli sunnah itu mereka tidak mengkafirkan satu sama lain. Saya terjemah terus saya. Ahli sunnah wal jamaah mereka itu tidak sampai mengkafirkan antara satu sama lain, dan tidak wujud antara mereka itu perbezaan yang sampai mereka itu berputus. Kalau istilah bahasa Melayu mungkin pepatahnya berpatah arang, begitu. Ataupun sampai mengkafirkan. Jadi oleh itu mereka itu disebut sebagai ahlul jamaah, yang mana mereka ini berpegang dengan kebenaran, dan Allah Ta'ala menjaga ahli kebenaran dan juga ahlinya. Sedangkan orang-orang yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah, pasti ada di kalangan mereka itu sikap mengkafirkan sebahagian yang lain, sikap memboikot sebahagian yang lain. Seumpama golongan yang disebut sebagai khawarij. Golongan khawarij ni golongan yang keras, mereka menghukum kafir kepada orang-orang yang tidak sepandangan dengan mereka. Ataupun rawafid plural jamak kepada rafidah, iaitu golongan Syiah. Ada juga yang sampai mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Bukan setakat orang tidak sependapat dengan mereka, ada golongan Syiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan golongan Qadariyah dan seterusnya. Baik. Ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW memberitahu bahawa umat Yahudi terpecah menjadi 71 aliran, Nasara terpecah kepada 72 orang Kristian, dan umat Islam berpecah menjadi 73 aliran. Daripada 73 aliran itu, siapakah ahli sunnah wal jamaah? Ini yang kita nak bincangkan, tajuk yang agak berat juga, tapi insya-Allah dengan izin Allah membukakan pintu kefahaman kepada kita. Pertama, hakikat dari segi sejarah, tidak semua aliran dalam Islam itu berpecah pada 73. Tidak semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Misalnya Khawarij yang asal, yang keluar menentang, ada dia katakan Khawarij yang asal itu yang menentang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka memberontak, mereka kata Sayyidina Utsman ini pemerintah yang zalim dan sebagainya. Akhirnya dibunuh sahabat Nabi yang mulia. Dan ada yang mengatakan Khawarij itu yang menentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang melawan Sayyidina Ali, yang menghukum Sayyidina Ali sebagai kafir dan sebagainya. Khawarij ini mereka menggelarkan diri mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka menggelarkan diri mereka asyura, orang yang menjual diri untuk mendapat syurga, kata dia. Khawarij ini biasanya berani, tapi keberanian mereka itu tersasar daripada landasan Islam. Semangat mereka kuat, malah kadang-kadang ibadah mereka jauh lebih hebat daripada ibadah kita. Nabi SAW pernah beritahu, golongan ini sembahyang kamu nampak lekeh bila kamu lihat sembahyang mereka, wajib sembahyang. Puasa kamu nampak lekeh bila banding dengan puasa mereka, tapi mereka ini tersasar daripada landasan Islam sebab mereka ini keras di dalam berpandangan. Ayat Quran itu mereka tidak faham. Ini isyarat-isyarat dalam hadis. Mereka membaca Al-Quran tapi tak melampaui hukum mereka. Maksudnya bacaan mereka itu tidak mereka fahami makna yang sebenar. Golongan Syiah juga tidak mendakwa mereka ahli sunnah wal jamaah. Golongan Syiah mereka lebih berbangga menggelarkan diri mereka sebagai Syiah tu Ali. Kami ni geng Sayyidina Ali, kami ni puak Sayyidina Ali, ataupun mereka gelarkan diri mereka Ahlul Bait, keluarga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keturunan baginda. Begitu juga Mu'tazilah. Mu'tazilah ni satu firqah dalam Islam yang terlajak mengagungkan akal. Dia letak akal nombor satu, sehingga dia tolak ayat-ayat Quran yang jelas, kata dia tak sesuai dengan logik akal. Jadi ini golongan Mu'tazilah dulu naik dengan pengaruh politik. Biasanya fahaman-fahaman yang menyeleweng ini dia akan jadi maju, akan jadi berkembang dengan duit dan politik. Tapi dihujah oleh ahli sunnah wal jamaah, oleh Imam Abu Hasan Asy'ari sampai pupus, boleh katakan Mu'tazilah ini tanpa kuasa politik, dengan hujah dan berdebat saja kalah golongan Mu'tazilah, dan mereka menggelarkan diri mereka Ahlul Adli wa Tauhid, orang yang berpegang kepada keadilan dan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keadilan dia itu maksudnya apa?
keadilan tu mengukur Allah dengan keadilan manusia. Dia kata Allah Ta'ala jadikan manusia, tapi perbuatan manusia itu Allah Ta'ala tidak jadikan. Sebab kata dia, kalau Allah Ta'ala jadikan, maka Allah Ta'ala tak adil. Dia ukur begitu. Allah Ta'ala jadikan seorang, orang tu ditakdirkan dia tu kafir ataupun ahli maksiat, kemudian masuk neraka. Mana boleh macam tu, kata dia tak adil. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriman bahawa segala-galanya antum biqadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan qadar baik dan qadar buruk, semuanya daripada Allah. Bukan qadar baik sihat, qadar buruk sakit, qadar baik kaya, qadar buruk miskin, bukan. Yang lebih penting daripada itu, qadar baik iman dan taat, dan qadar buruk adalah kufur dan maksiat. Kedua-duanya ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, Mu'tazilah kata tak boleh. Allah wajib buat yang baik dan lebih baik saja. Sebab itu berlaku debat antara Imam Abu Hasan Asy'ari dan guru beliau yang berfahaman Mu'tazilah. Beliau tanya kepada guru beliau, mengikut pandangan guru beliau, apa nasib 3 orang yang meninggal dunia? Seorang meninggal dunia dalam keadaan kafir dan maksiat, seorang meninggal dunia dalam keadaan beriman dan taat, seorang meninggal dunia sebelum balik, masih kanak-kanak. Jawab guru beliau, yang meninggal dunia kafir dan maksiat masuk neraka. Yang meninggal dunia dalam keadaan iman dan taat masuk syurga. Yang meninggal dunia sebelum daripada balik itu syurga pun tidak, neraka pun tidak. Ini i'tiqad Mu'tazilah yang berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ada manzilatun bainal manzilatin. Ada pula di tengah-tengah. Jadi katanya Imam Abu Hasan Asy'ari kepada guru beliau, tuan guru, apa jawab Allah kalau budak kecil tu komplain? Sebab kalau ikut kaedah Mu'tazilah, Allah kena buat yang baik atau yang lebih baik. Dia tak boleh buat yang kurang daripada itu. Kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Kita tak boleh ukur baik tak baik perbuatan Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala yang mengukur perbuatan kita. Allah Ta'ala jadikan makhluk, Allah Ta'ala nak letak dalam syurga sebelum sempat beramal, boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan pada Nabiullah Adam AS, cipta Nabiullah Adam, belum sempat Nabiullah Adam beramal ibadah, Allah Ta'ala kata uskun anta wa zawjukal jannah, duduklah kamu dengan pasangan kamu dalam syurga. Siapa boleh komplain? Tak adil ya Allah masuk syurga belum sempat beramal. Berarti tak adil. Syurga Allah Ta'ala punya, Nabi Adam Allah Ta'ala punya, Allah Ta'ala nak letak di mana-mana tu pulang pada dia. Mu'tazilah kata tak boleh. Allah kena buat yang lebih baik. Jadi tanya Imam Abu Hasan Asy'ari, apa jawab Allah sekiranya budak itu bertanya, ya Allah, kenapa engkau matikan aku sebelum aku balik? Alangkah lebih baik engkau matikan aku selepas aku balik, aku beriman, aku beramal, aku boleh masuk syurga. Sekarang sebelum balik aku tak boleh masuk syurga walaupun tak masuk neraka. Tak best lah. Kita duduk tempat yang cantik tu di luar, tengok orang lain, seronok di dalam. Maka jawab guru beliau, Allah Ta'ala akan jawab, kerana aku tahu kalau kamu hidup sampai balik, kamu bukan jadi beriman dan taat, kamu akan jadi kafir dan maksiat. Maka yang lebih baik adalah aku matikan kamu dahulu sebelum kamu balik. Jadi itu guru lega. Sebab jawapan dia itu masih boleh maintain kaedah dia. Allah Ta'ala kena buat yang lebih baik. Rupanya itu salah perangkap. Macam lawyer juga dalam mahkamah, dia pasang dulu soalan awal-awal, di hujung tu dia tanya perangkap. Maka tanya Imam Hasan Asy'ari lagi, kalau begitu tuan guru, apa jawab Allah Ta'ala sekiranya yang mati kafir dan maksiat tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak matikan aku sebelum aku balik? Bukankah lebih baik kalau aku mati sebelum balik, aku tidak sempat kafir, aku tidak sempat maksiat, aku tidak masuk ke dalam neraka? Ketika itu tak boleh jawab. Itu masalah dengan akidah-akidah yang bersifat bid'iyah, yang bersifat direka-reka, tak boleh dipertahankan dengan hujah dan burhan. Dengan kuasa politik mungkin, dengan kuasa kewangan mungkin tersebar, tapi kalau dengan hujah dan dalil tak boleh dipertahankan. Baik, itu kisahnya. Tapi tidak ada antara mereka ni, baik Khawarij, baik Syiah, baik Mu'tazilah, yang mengatakan mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Dalam sejarah cuma ada 2 golongan yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Ini realiti dia. Baik, siapa golongan yang pertama? Iaitu golongan majoriti kaum muslimin daripada ribuan tahun yang lalu, lebih daripada 1000 tahun yang lalu, jumhur al-muslimin yang mengikuti pegangan
Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka ni digelar Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah pengikut pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Maturidiyah pengikut pada Imam Abu Mansur. Macam itulah digelar kita ni. Syafi'iyah ikut Imam Syafi'i, Hanafiyah ikut Imam Hanafi dan seumpamanya. Dan golongan kedua yang turut mengatakan mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok minoriti yang mengikuti paradigma pemikiran Syekh Al-Imam Ibn Taimiyah yang di masa ini dikenal dengan nama Wahabi, ataupun mereka mengaku diri mereka sebagai Salafi. Dalam perjalanan sejarah, inilah dua golongan yang masing-masing mengatakan mereka Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, asalnya tak masalah lah mengaku. Dan lebih-lebih lagi tak masalah kalau kedua-duanya itu mempunyai pegangan yang sama. Asy'ariyah Maturidiyah dan golongan disebut sebagai Wahabiyahnya sama pegangan dia. Jadi tak masalah. Masalahnya bila kita cek, rupa-rupanya pegangan antara keduanya itu ada pertentangan yang tajam, ada perbezaan yang ketara. Makanya perlu dianalisa secara ilmiah mana antara dua dakwaan ini yang betul. Mungkin tajuk ni agak sensitif, terutamanya kalau ada antara kita yang dah mula cenderung kepada fahaman tertentu dan mula minat dan sebagainya. Tetapi kita cuba menyuluh secara ilmiah. Moga-moga Allah nampakkan kepada kita kebenaran dan juga Allah Ta'ala jauhkan daripada kita kebatilan. Baik. Jadi ini dia punya khulasah dia. Bila berlaku pertemuan sebegini, dua-dua mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi dua-dua mempunyai pegangan yang berbeza dalam perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara yang asas. Kalau perbezaan dalam perkara furu' itu biasa. Basuh kepala masa, sapu kepala masa wuduk, sikit dah sah ke atau semua sekali baru sah, itu biasalah khilaf-khilaf yang demikian. Tapi dalam perkara pokok, baik, jadi di situ maka kita menentukan dalam pertarungan sudah ada pasti pihak yang menang dan yang kalah. Baik. Pemenang pertarungan ideologi ini kita akan buktikan insya-Allah adalah jumhur muslimin, majoriti umat Islam Asy'ari Maturidi, ketika mereka melawan kelompok minoriti, iaitu pengikut kepada Al-Imam Ibn Taimiyah ataupun digelarkan Wahabi. Kenapa tak digelarkan Taimiyyi? Sebab fahaman Ibn Taimiyah yang ditentang oleh para ulama dah boleh katakan mati, sehingga dah dihidupkan balik oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Jadi istilah Wahabi itu nisbah kepada nama ayah beliau. Kadang-kadang orang komplain juga, kenapa pula nisbah pada nama ayah? Kalau betul dia yang jadi pengasas, sepatutnya Muhammadi. Abdul Wahhab tu ayah dia. Sebenarnya dalam bahasa Arab biasa sesuatu itu dinisbah kepada nama ayah atau nama tok. Lebih-lebih lagi kalau orang berkenaan bernama Ahmad atau Muhammad. Misalnya nama Imam kita Syafi'i, Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, tak disebut mazhab kita Muhammadi. Begitu juga mazhab Hambali, nama pengasasnya adalah Ahmad Ibn Hambal, bukan, tak disebut mazhab Ahmadi, disebut mazhab Hambali. Jadi itu satu perkara yang biasalah, bukan satu perkara yang pelik. Baik. Kenapa dimenangi oleh jumhur muslimin Asy'ari Maturidi? Kerana konsep-konsep ideologi pegangan mazhab Asy'ari Maturidi memiliki dalil yang kuat daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga dalil akli. Sebab kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita ada dalil nakli, naqala yang dulu kita ambil direct pada Quran dan hadis, dan ada di sana dalil akli, kita menggunakan akal untuk memahami dan aplikasikan wahyu. Baik. Ini disebut di dalam kitab Ittihad Sadatul Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila disebut Ahli Sunnah wal Jamaah macam itu saja, siapakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Itu adalah pengikut pada Imam Hasan Asy'ari dan pengikut pada Abu Mansur Al-Maturidi. Ittihad Sadatul Muttaqin, Al-Imam Al-Murtada Az-Zabidi rahimahullah. Baik, ini takrif kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, jadi kena bawa dalil lah. Tak boleh kata menang gitu saja. Mana dalilnya bahawa Asy'ariyah Maturidiyah itulah sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah? Maka kita cek dari segi definisi. Pertama, memegang teguh konsep al-jamaah, kebersamaan. Ini hadis Nabi SAW, terjemahannya daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu.
Nabi SAW beritahu umat berpecah pada 73, 72 golongan akan masuk ke neraka dan satu golongan akan masuk ke syurga. Maka apabila ditanya yang mana yang akan masuk ke syurga, jawab Nabi SAW, wahya al-jamaah. Yang akan masuk ke dalam syurga itu adalah golongan al-jamaah. Makna al-jamaah, dan kita tahu al-jamaah yang selamat, al-firqatun najiyah adalah golongan al-jamaah. Kita nak kena tahu apa makna al-jamaah. Jadi makna al-jamaah dalam hadis tersebut ada beberapa makna. Yang pertama adalah merujuk kepada golongan yang digelar sebagai aliran al-jamaah. Memang dinamakan mereka itu sebagai al-jamaah, itu satu. Makna yang kedua adalah mereka ini mengikut kepada ijma' ulama'. Maksudnya bila ulama' bersepakat, golongan ini mereka akan pegang kesepakatan para ulama', mereka tidak akan langgar. Itu ciri yang kedua. Dan yang ketiga, memelihara kebersamaan, atau kita sebut dalam bahasa Inggeris collectivism. Ya, mereka itu bersatu padu, tidak sampai kafir mengkafir dan sebagainya. Baik. Dan keempat, merujuk kepada golongan majoriti umat Islam, disebut dalam bahasa hadis as-sawadul a'zam, ya, umat Islam yang ramai. Jadi ini adalah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi kita lihat. Makna pertama disebut aliran al-jamaah, ya, dalam kitab At-Tafsir Fid Din lil Imam Al-Asfaraini rahimahullah taala, disebutkan di sini bahawa apabila Nabi SAW bertanya tentang golongan yang selamat, lalu baginda menjawab mereka adalah al-jamaah. Ini adalah identiti yang sesuai dengan kita, iaitu golongan Asy'ari Maturidi, kerana semua orang, baik orang alim maupun masyarakat awam daripada pelbagai golongan, menamakan mereka dengan nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya bila Syiah berbalah dengan mereka, mereka rujuk kepada kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila Khawarij berbalah dengan kita, mereka merujuk kepada kita sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang pun disebut sebagai Sunni. Itu ringkasan, kalau Inggeris disebut Sunni. Itu merujuk kepada golongan Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi itu yang pertama, ya. Memang manusia lain pun memanggil mereka sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan disebut lagi di sini dalam oleh Imam Al-Asfaraini dalam kitab yang sama, kata beliau, nama al-jamaah ni mustahil mencakupi firqah Khawarij dan Syiah. Sebab Khawarij dan Syiah ni mereka tidak ada konsep jamaah. Mereka ni ada konsep memberontak, keluar daripada umat Islam yang ramai. Khawarij ni zaman Sayyidina Uthman dijatuhkan pemerintahan Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Ali dia menentang Sayyidina Ali, dan seterusnya. Begitu juga dengan Syiah. Syiah dia ada konsep bahawa hak khilafah itu dirampas daripada Sayyidina Ali, maka mereka itu tidak mengikut jamaah. Mereka tunggu masa untuk mereka memegang kuasa. Dan juga firqah Mu'tazilah mereka menolak ijma', mereka tak pakai ijma'. Makanya elemen jamaah tidak ada pada firqah-firqah ini. Baik. Jadi itu pandangan ulama berkaitan dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka itu disebut sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Bagaimana boleh pandangan ulama terhadap golongan yang disebut sebagai Wahabi? Saya ulang di sini, pandangan ulama. Sebab saya pernah berceramah, tapi tajuk lain, tajuk mazhab. Tapi ada Tuan Haji tanya tentang Wahabi. Saya kata soalan Tuan Haji ni kena buat seminar. Kalau masa soal jawab tak sempat, jadi saya jawab secara ringkas. Saya sebutlah kalau mengikut para ulama empat mazhab, Wahabi ini tergolong daripada sejenis golongan Khawarij. Jadi ada jemaah yang agak muda lah, orangnya masih muda lagi, dia marah-marah. Dia kata, Ustaz jawab macam tu mengelirukan. Timbalan menteri dah sebut dalam parlimen. Jadi saya kata, terpulanglah, saya sebut itu pandangan ulama. Jadi kalau tuan nak ikut pandangan timbalan menteri atau apa dalam parlimen, itu terpulanglah. Sebab dalam konteks bila saya ditanya, amanah saya adalah membawa kalam ulama, bukan kalam timbalan menteri atau siapa dan sebagainya. Baik. Kalau menurut ulama Hanafiyah, murid-murid oleh Imam Abu Hanifah, Wahabi adalah golongan Khawarij. Misalnya disebut dalam kitab Raddul Mukhtar, Fiduril Mukhtar, iaitu karangan Al-Imam Muhammad Amin, dikenali sebagai Ibn Abidin. Kalau pelajar-pelajar kita buat master atau PhD di Timur Tengah, bab syariah terutamanya, jarang kalau mereka tak rujuk pada kitab.
Ini antara kitab yang utama yang jadi rujukan dalam mazhab Hanafi daripada ulama-ulama mutakhirin mazhab Hanafi. Jadi kata beliau, saya ambil sedikit ya, panjang di situ. Dia kata, kama waqa'a fi zamanina, kama waqa'a fi zamanina fi atba'i Ibn Abdul Wahhab alladzina kharaju min Najdin wa taghallabu 'ala al-haramain wa kanu yantahiduna mazhab al-Hanabilah lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Jadi ketika bercerita tentang pengikut Syekh Abdul Wahhab ataupun Wahabiyah, dia Al-Imam Ibn Abidin mengatakan mereka adalah Khawarij pada zaman kita. Mereka ini adalah pengikut pada Syekh Abdul Wahhab dan mereka keluar daripada Najd. Mana Najd? Tak jumpa dah, sekarang ni namanya Riyadh. Ya, Najd dah dinamakan dengan nama baru, namanya Riyadh. Dan Nabi SAW pernah sebut daripada Najd itu akan terbitnya tanduk syaitan dalam hadis yang sahih, iaitu yang kadang-kadang mereka seriau nak cerita tentang hadis itu. Mereka konak kata tak, Najd itu di sana di Iraq, kata dia. Bila kita tengok betul pun kita tahu, bila Nabi kata timur daripada Madinah itu adalah Riyadh. Nama-namanya adalah Najd. Jadi mereka ini menang menguasai Haramain dan mereka ini menyamar sebagai mazhab Hambali. Ini tak mestilah, tengok tempat. Di sana mereka mengaku mereka Hambali. Mungkin kalau di Malaysia mereka kata mereka Syafi'i. Kami lah yang pegang pada mazhab Syafi'i, boleh jadi begitu. Dan lagi satu, kadang-kadang ada orang dia kata, Ustaz, kalau Wahabi tak betul, macam mana mereka boleh kuasai Mekah dan Madinah? Itu dalil mereka tu betul, sebab mereka lah yang menguasai Mekah dan Madinah. Kalau kita pakai logik begitu, bermakna kebenaran itu sentiasa bertukar-tukar. Sebab Mekah dan Madinah sebelum pada Islam dia dikuasai oleh orang musyrikin. Lepas daripada itu dikuasai oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Mu'tazilah pernah kuasai, kemudian Syiah pernah kuasai. Jadi kalau kita pakai logik, siapa yang kuasai Mekah dan Madinah, maka fahaman dia betul, maka kebenaran itu sentiasa berubah. Masa Mu'tazilah pegang, fahaman Mu'tazilah betul. Masa Syiah pegang, Karamiyah pegang, itu Syiah betul. Masa Utsmaniyah pegang Asy'ariyah betul. Sebab Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah berpegang dengan Asy'ariyah. Sekarang oleh kerana yang pegang itu mainstreamnya adalah Wahabi, bukan semua di Saudi itu Wahabi. Ramai juga lagi yang tidak mengikut semua doktrin-doktrin Wahabi, tapi mainstream yang utama. Kalau kita pakai logik macam tu, maksudnya kebenaran sentiasa berubah-ubah. Sedangkan kebenaran tidak diukur dengan siapa yang menguasai Mekah dan Madinah, dia diukur dengan siapa yang mengikut Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh salaful ummah, ya, golongan salaf daripada umat ini daripada satu zaman hingga ke zaman yang seterusnya. Baik, yang ini saya ringkaskan saja. Kalau mengikut ulama Malikiyah, kita ambil misalnya di dalam tafsir As-Sawi, Al-Imam As-Sawi mentafsirkan tafsir Al-Jalalain. Kata Imam As-Sawi, kama huwa masyahadul ad fi nazairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahhabiyah, dan seterusnya. Jadi ketika menceritakan tentang ayat ni, surah Al-Fatir sini, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, ya. Jadi dikatakan ayat ini turun kepada golongan Khawarij, yang mana mereka ni mengubah tafsir Quran. Mereka rujuk Quran dan Sunnah. Syiah mereka kita berpegang pada Quran dan Sunnah, tetapi mereka menyelewengkan tafsiran dia, ikut hawa nafsu dia, tak ikut tafsiran para ulama. Jadi kata dia, sebagaimana yang berlaku kepada di satu golongan di tanah Hijaz yang disebut mereka itu sebagai golongan Wahabi. Mereka menganggap mereka itulah orang yang benar, tapi mereka itu merupakan orang-orang yang berdusta. Jadi yang ini, kalau tuan-tuan beli tafsir As-Sawi cetakan baru, dah dibuang part ni, mereka buang, tak ada lagi. Wahum firqatu bi ardil Hijaz itu mereka buang. Tapi kalau cetakan lama masih boleh kita jumpa. Tapi mereka tak boleh memperdaya jugalah, sebab dalam website mereka marah pada Imam Sawi sebab menggantikan perkataan ini, ya. Jadi mengikut mazhab Malik adalah Khawarij, bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengikut mazhab Syafi'i juga, golongan ini disebut sebagai golongan Khawarij di
dalam antara ciri-ciri mereka, pertama dari Najd Nabi sebut, kemudian daripada timur kota Madinah, dan simahum at-tahliq. Mereka ni antara tanda mereka mencukur kepala. Ketika mereka mula-mula naik, siapa yang tak ikut fahaman dia akan dibunuh. Macam IS buat sekarang lah. IS ni walaupun sama-sama lawan Bashar, tapi kalau tak ikut IS, mereka akan bunuh. Jadi kalau ikut dia, seolah-olah dia baru masuk Islam. Jadi kata dia, kalau ikut fahaman dia, kena blow cukur, sebab rambut kamu ni rambut masa zaman jahiliah. Padahal kawan tu dah Islam dah, tapi dia anggap bila ikut dia baru betul-betul Islam. Jadi kena cukur. Termasuk wanita pada asalnya, tapi orang wanita komplain, dia kata kenapa tak suruh lelaki cukur janggut sama? Janggut tu pada zaman jahiliah juga. Jadi jawab dia, tak boleh, haram. Rambut kami pun haram lah cukur. Itu asalnya. Tapi Nabi dah sebut tanda mereka itu mereka mencukur rambut mereka sehingga botak. Disebut di dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi raddi syubhi bid'i an-najdi allati adalla bihal awam, ya, dari Imam Al-Habib Alawi bin Ahmad Al-Haddad. Ini mereka mengklasifikasikan Wahabi sebagai Khawarij. Kemudian yang keempat daripada mazhab yang empat, itu ulama Hanabilah, yang mereka sering mengaku mereka sebenarnya mazhab Hambali. Mereka juga mengkategorikan, ya, golongan Wahabi ini sebagai golongan Khawarij. Dalam Al-Risalah Al-Musammah bi Rihlah Al-Hijaziyah wa Wiyad Al-Unsiyah bil Hawadith wa Masail, ya. Jadi secara kesimpulannya, keempat mazhab fiqh yang masyhur, yang muktabar, mengkualifikasikan fahaman Wahabi ini sebagai Khawarij, bukan sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan memang mereka pun asalnya tidak mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka menamakan diri mereka Al-Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Kemudian kebelakangan ini sebagai As-Salafiyah, golongan Salafi. Kemudian apabila nampak kurang juga sambutan, akhirnya mereka gunakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kamilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita terpaksa semak pada keadaan itu bertepatan dengan uraian para ulama atau sebaliknya. Baik, makna kedua mengikuti ijma' ulama. Jadi kalau mazhab yang empat, memang ijma' ulama itu termasuk dalam sumber hukum, ya. Tetapi kalau kita tengok golongan Wahabi, banyak juga mereka itu melanggar, ya, ijma' para ulama, ya. Sedangkan Nabi SAW dah bagi isyarat, ya, Inna Allah la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin ala dhalalah. Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan umatku atau umat Nabi Muhammad ini dalam kesesatan. Wa yadullahi ma'al jama'ah. Ya, Allah Ta'ala itu pertolongan Allah bersama dengan golongan jamaah. Faman syazza wa man syazza ila an-nar. Siapa yang ada pegangan yang ganjil, nanti dia pun akan terasing dalam neraka. Ini nak counter orang yang kata kita, kalau kita minoriti kita betul, majoriti tak betul. Itu bertentangan dengan hadis. Hadis Nabi SAW beritahu yang minoriti itu yang akan masuk dalam neraka, yang pelik daripada pegangannya, pelik daripada pegangan umat Islam yang lain. Habis Nabi SAW bersabda, Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Macam mana pula? Islam mula asing tak ramai, nanti akan kembali macam yang mula asing tak ramai. Maka beruntunglah orang yang asing, orang yang tak ramai. Itu hadis bukan bercerita tentang pegangan. Pegangan kena alaikum bil jamaah, kamu ikut jamaah yang ramai. Itu hadis bercerita tentang kita punya istiqomah, kita punya pegangan dengan agama. Makin hujung zaman, makin kurang orang yang nak istiqomah dengan agama. Saya pernah berkuliah di satu masjid di Shah Alam, masjid dekat dengan stadium. Masa datang waktu maghrib penuh, parking pun payah. Tapi saya dah agak lah, lepas daripada semayang, memang lengang masjid, tinggal satu saf, yang lain pergi ke stadium. Maka yang sedikit beruntung. Banding dengan yang stadium dengan yang dalam masjid, tentulah fatuba lil ghuraba. Untunglah yang sedikit yang dalam masjid berbanding dengan yang di stadium. Bukan bermaksud akidah kita itu akidah yang ganjil, bukan. Kalau nak ambil yang sedikit, Syiah sedikit banding Ahlussunnah wal Jamaah, Qadiani sedikit berbanding Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidak bermakna bahawa yang sedikit itu betul. Baik, dah isyak sebagai laluan untuk azan, dan kita sambung setelah itu insya-Allah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Makna kedua. Tadi makna yang pertama, iaitu mereka itu memang dipanggil sebagai golongan al-jamaah. Makna yang kedua,
ahli sunnah wal jamaah ini, makna jamaah adalah mengikut ijma' ulama yang disebut oleh Imam Abdul Muzaffar Al-Asfaraini dalam kitab At-Tafsir fi Din. Beliau mengatakan antara tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah, mereka itu menggunakan sebagai sumber pertama Al-Quran, kedua sunnah Nabi SAW, ketiga ijma' umat Islam, kesepakatan para ulama, dan juga qiyas. Qiyas ni memakai hukum yang telah ada nas kepada perkara yang tidak ada nas, kerana ada persamaan, ada segi illah. Jadi mereka menghimpunkan kesemua sekali dalam cabang-cabang syariat dan mereka menjadikannya sebagai hujjah. Tetapi golongan yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah, pasti mereka tu ada meninggalkan salah satu daripada yang empat tadi. Mungkin mereka ada menolak sunnah, mungkin ada yang menolak ijma', mungkin ada yang tak pakai qiyas dan sebagainya. Baik. Macam mana pendirian golongan Wahabi terhadap ijma'? Sebab untuk mereka itu qualify sebagai ahli sunnah wal jamaah, salah satu ciri-cirinya mereka kena menggunakan ijma'. Baik. Kita nak kata golongan Wahabi menolak ijma' secara total, tidak. Ada masa-masanya mereka kata ini ijma' ulama. Jadi kita pakai ini sebab ini ijma' ulama. Tetapi mereka tidak konsisten, itu saja. Bila sesuatu itu sesuai dengan pandangan mereka, mereka kata ini telah diijma', disepakati oleh para ulama. Tetapi kalau tidak selari dengan pandangan mereka, mereka langgar ijma' itu. Mereka tidak peduli lagi kepada ijma'. Mereka tidak konsisten. Jadi disebut, jangan kata golongan Wahabi, malah yang dijadikan sebagai ikon atau idola mereka, iaitu Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dicatatkan melanggar sehingga 60 ijma' ulama. Imam Ibn Taymiyah ini orang alim dalam mazhab Hambali. Memang dari segi kealiman beliau itu tidak dipertikaikan. Malah daripada beliau lahir imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang besar seperti Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ini ulama-ulama yang hebat, murid kepada beliau. Jadi tidak dipertikaikan keilmuan beliau, tetapi yang dipertikaikan oleh para ulama yang sezaman dengan beliau adalah fatwa-fatwa beliau yang melanggar ijma'. Ini dicatatkan oleh Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitab beliau Al-Ajibah Al-Mardiyah Al-Asilah Al-Makkiyah. Kata beliau, ilmu kepada Imam Ibn Taymiyah ini lebih banyak daripada akal dia. Maksudnya ilmu dia banyak, tapi ada kadang-kadang dia salah memahami. Saya ambil sebagai satu contoh saja. Dan memang fatwa ini masih dipakai sehingga sekarang, berkaitan dengan musafir dengan niat untuk menziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita misalnya daripada Malaysia, rasa rindu, kita pun musafir niat nak pergi ziarah makam Nabi SAW. Itu ijma' ulama mengatakan sunat. Dapat pahala lah. Malah kalau kita ziarah kubur orang biasa pun dapat pahala, sebab ada suruhan menziarah kubur. Apatah lagi kalau kita itu menziarahi makam Nabi SAW, kuburannya Nabi SAW, maka dapat pahala. Tetapi Al-Imam Ibn Taymiyah memfatwakan bermusafir dengan niat untuk menziarah makam Nabi adalah musafir maksiat. Maksudnya satu musafir yang berdosa, yang kita tak boleh solat jamak dan qasar. Contoh, satu orang musafir nak pergi berniaga, bolehlah solat jamak qasar. Tapi na'udzubillah, satu orang musafir nak pergi minum arak. Dia dah baca dalam Facebook ada pesta arak di Langkawi, free flow, tak payah bayar. Oh, dia memang minat lah, dia pun pergi musafir. Jadi dalam musafir itu boleh tak dia solat jamak qasar? Tak boleh. Sebab musafir itu musafir bertujuan maksiat. Jadi di sisi Al-Imam Ibn Taymiyah, siapa yang musafir dengan niat nak ziarah makam Nabi, itu musafir yang maksiat. Jadi itu antara salah satu sebab beliau dipenjarakan. Beliau keluar masuk penjara lah. Salah satu daripada kejadian adalah fatwa beliau demikian. Itu melanggar ijma'. Sebab dah sepakat ulama sebelum daripada beliau, hukum ziarah makam Nabi itu adalah sunat. Di mana datang ke silap fahaman tu? Dia memahami secara silap hadis Nabi SAW, la tushaddur rihal illa li thalas masajid. Tak kita ikat tunggangan, maksudnya tak musafir lah, kecuali pada 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Jadi kata dia, tak bolehlah kita itu musafir untuk ziarah makam Nabi. Jadi ulama lain tak faham gitu. Ulama lain mengatakan hadis itu khusus tentang masjid. Maksudnya kalau untuk pergi masjid, tak perlulah
musafir kecuali untuk 3 ni. Sebab Masjidil Haram solat di situ menyamai 100,000 kali solat di tempat lain. Masjid Nabi menyamai 1,000 dan Masjidil Aqsa menyamai 500. Jadi berbaloi kita musafir. Tapi kalau setakat masjid kristal lah, masjid negara lah, masjid apa ke, itu tidak perlu sampai musafir. Mana yang dekat dengan kita, fadilat dia sama. Tapi musafir untuk menuntut ilmu boleh. Musafir untuk berziarah sanak saudara dibenarkan. Musafir untuk kahwin apa masalahnya? Musafir untuk ziarah makam tidak ada larangan. Jadi di situ timbul silap faham dan memang fatwa beliau masih dipakai oleh Lujnah Fatwa di Saudi sekarang. Ini contoh saja. Mereka tidak konsisten ya. Kalau ijma' itu tak sesuai dengan fatwa mereka langgar. Dan ini testimoni daripada pengasas kepada gerakan Wahabi sendiri, iaitu Syekh Muhammad Al-Wahhab. Sebab kadang-kadang bila kita cerita benda-benda macam ni, kawan-kawan kita yang dah minat dengan fahaman ni, dia marah. Dia kata, ustaz ni buat fitnah aja. Jadi kita boleh rujuk sendiri pada buku yang ditulis oleh pengasas dia sendiri. Nak tahu fitnah tak fitnah? Fitnah dalam bahasa kita maksudnya tuduhan palsu. Jadi jangan kita sebenar-benarnya mengatakan ustaz ni fitnah semata-mata ustaz tu kata benda yang tak sesuai dengan pegangan kita. Cek dulu. Jadi kita boleh berikan nama-nama kitab ni, boleh cek di situ dalam Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahhab. Kata beliau, pada waktu saya belajar, saya cerita tentang diri saya, dia kata demi Allah, ketika itu saya tak tahu apa makna la ilaha illallah. Dan saya tidak tahu apa agama Islam. Sebelum saya dapat anugerah yang Allah beri pada saya ni, dia masalahnya dapat satu fatah lah, dapat satu kefahaman yang luar biasa. Sebelum tu dia kata saya tak faham makna la ilaha illallah. Malah lebih serius daripada itu, kata dia, malah ulama-ulama yang ada di Najd dan guru-guru aku pun tak tahu makna la ilaha illallah. Jadi maksudnya seolah-olahnya umat Islam sebelum daripada dia dapat idea bawa faham Wahabiyah tu, semuanya tak faham makna tauhid. Jadi ini satu kefahaman yang sangat serius, yang menganggap umat Islam sebelum daripada dia tak faham makna la ilaha illallah tu memutuskan sanad ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ilmu tauhid ni baru lahir pada kurun ke-12 Hijriah ataupun kurun ke-18 Masihi. Jadi kalau ada sahabat kita yang dah minat dengan fahaman ni dan tak setuju dengan apa yang saya sebutkan ni, tolong merujuk kepada kitab ini. Ini tulisan beliau sendiri, Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Baik. Seterusnya, ini pendiri ini maksudnya pengasas. Testimoni orang-orang yang hampir dengan beliau. Misalnya ini As-Suhbul Wabilah ini dikarang oleh abang beliau sendiri, iaitu yang ini bukan, yang ini oleh Abdul Wahab bin Sulaiman. Ada yang dikarang oleh abang beliau sendiri, iaitu Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahab, yang menolak fahaman daripada adik beliau dalam kitab As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'ala Wahabiyah. Jadi istilah Wahabi ini bukan istilah yang baru. Kadang-kadang kita kata orang Malaysia ni suka reka benda-benda yang tak ada. Mana ada Wahabi-Wahabi ni? Ini masa zaman kurun ke-18 lagi, dan ditulis kitab ini menggunakan istilah Wahabiyah. Betil ketuhanan dalam menolak fahaman Wahabi. Ini abang beliau sendiri yang menulis. Baik. Tapi ada juga orang komplain, dia kata takkan sebab abang ditolak fahaman dia tak betul. Bukan abang dia seorang. Ratusan malah ribuan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang menerangkan kebatilan fahaman ini. Baik, makna yang ketiga adalah memelihara kebersamaan. Slide ada 79, kita baru sampai pada slide yang ke-38. Jadi maknanya sempatlah insya-Allah Kalau mungkin juga kalau ada, kita bukakan sikit ruang untuk tanya jawab kalau ada yang nak bertanya. Iaitu memelihara kebersamaan. Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah, dia sesama dia tu dia harmoni. Dia tidak kafir-mengkafir, dia tidak sampai boikot-memboikot antara satu sama lain. Beza pandangan itu biasa. Sekadar berbeza pandangan dalam memahami hukum itu tidak menjadi salah satu perpecahan. Malah kalau kita rajin buka kitab-kitab yang agak besar sedikit, yang ada cerita berbagai mazhab, biasanya dia akan kata indana kaza wa kaza, di sisi mazhab kita begini-begini, wa innal Hanafiyah rahimahumullah, di sisi orang-orang Hanafi semoga Allah merahmati mereka. Kan nampak ada hormat. Mazhab Hanafi pun begitu.
Wa inda Imam Syafi'i rahimahullah, mereka tak setuju dengan pandangan Imam Syafi'i, tapi mereka sebut di sisi Imam Syafi'i, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Jadi itu sekadar perbezaan pandangan, tidak membawa kepada kafir mengkafir, bid'ah membid'ah, dan fasik memfasikkan antara satu sama lain. Baik, ini saya dah sebut tadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, salah satu ciri ahli sunnah wal jamaah adalah mereka tidak mengkafirkan satu sama lain. Kalau ada khilaf pun, khilaf yang tidak membawa kepada terputus hubungan antara mereka ataupun tuduh-menuduh antara mereka. Baik. Selain ahli sunnah wal jamaah, sebaliknya, kalau ahli sunnah wal jamaah ciri-ciri mereka memelihara kebersamaan, maka yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah, sebaliknya, mereka tidak akan memelihara kebersamaan. Kalau mereka ada perbezaan pandangan sampai bawa kepada mereka itu putus hubungan ataupun sampai mengkafirkan satu sama lain. Tidak ada satu kumpulan daripada kumpulan yang melawan ahli sunnah wal jamaah kecuali ada di kalangan mereka itu sikap kafir mengkafirkan sebahagian yang lain dan memutuskan hubungan satu sama lain, umpama golongan Khawarij, Rawafid, Syiah, Qadariyah dan sebagainya. Baik, sekarang kita nak tes, adakah golongan Wahabi memelihara kebersamaan? Sebab sekali mereka mengaku, kami bukan Wahabi, kamilah sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, kamilah ahli sunnah wal jamaah yang genuine. Okey, tak apalah, nak mengaku kita tak boleh nak halang, tapi untuk menerima kita kena cek, sebab kamu dapat satu pengakuan. Adakah mereka memelihara kebersamaan? Okay. Malah disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri, Al-Imam Ibn Taymiyah ni tokoh yang kalau di sisi golongan Wahabi ni seolah-olahnya percakapan beliau tu macam wahyu lah, seolah-olah begitu. Memang diterima sungguh. Kalau Ibn Taymiyah kata, itu dah kena hujah dah. Tengok Imam Ibn Taymiyah sendiri kata apa? Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Istiqamah, bid'ah makrunatun bil furqah. Bid'ah itu dia seiring dengan perpecahan. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sedangkan sunnah seiring dengan kebersamaan. Fayuqal ahli sunnah wal jamaah. Maka disebut ahli sunnah dan jamaah. Dia sebab dia selagi. Bila ikut sunnah dia bersatu. Dan kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Sebagaimana kita sebut ahli bid'ah dan perpecahan. Bila bid'ah dia akan berpecah sesama dia sendiri. Baik. Jadi kita nak test Baik. Kalau kita sebut, mungkin mereka kata fitnah. Kita katakan golongan Wahabi ada kafir mengkafir antara mereka sesama mereka, ada pecah belah sesama mereka, mereka akan kata itu fitnah. Orang yang dengki kepada pahaman Wahabi suka fitnah kepada Wahabi. Baik. Apa kata kita ambil kitab mereka sendiri? Apa kata kita ambil tokoh mereka sendiri? Dan kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah ini, masa saya pergi umrah bulan Ramadan baru ni, ada pelajar daripada Universiti Madinah hadiahkan kepada saya satu kopi. Boleh, tuan-tuan boleh rujuk, boleh dapatkan kitab ini kalau nak pastikan betul ke ustaz ni barangkali dengki kot dengan Wahabi. Ini tokoh yang memang dihormati di sana, ulama Wahabi di Madinah, Abdul Muhsin Ibn Ahmad Al-Abbad. Beliau menulis dalam kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnah ni, dia mengatakan sesama Wahabi telah terjadi tafarruq, perpecahan, ikhtilaf, perselisihan, tabdi' saling bid'ah membid'ahkan, tahajur saling tidak bertegur sapa, taqatu' terus putus hubungan. Beliau sendiri yang sebut, tapi beliau dalam konteks menasihati lah. Dia kata kamu ni, sesama kamu dah jadi macam ni, sepatutnya kamu kena ada kasih sayang, ada lemah lembut. Tapi secara tak langsung beliau mengakui berlaku perpecahan ini. Baik, ini satu contoh. Kalau kita sebut Syekh Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani, ini satu tokoh yang besar juga di kalangan golongan Wahabi, dan beliau dianggap sebagai muhaddis abad ini, tokoh hadis abad ini. Beliau ini asalnya orang Albania, duduk di Suria, dan beliau rajin duduk di library, sehingga orang library bagi satu sudut untuk beliau mutalaah kitab-kitab hadis. Dan hasil daripada beliau mutalaah kitab-kitab hadis ini, beliau boleh menulis tentang ilmu hadis. Cuma tidak ada guru yang membimbing beliau dalam ilmu hadis. Makanya jadilah apa yang jadi. Syekh Albani mengatakan kepada sama-sama dia, Syekh Ismail Al-Ansari ni Wahabi juga, sama-sama fikrah Wahabi. Tapi dia kata kepada Syekh Ismail Al-Ansari, kata dia, lihatlah wahai pembaca yang mulia, kepada kejijikan lelaki ini.
Syekh Ismail Al-Ansari. Hatinya hampir menitiskan darah hasad dan dendam. Dia bertanya dengan tujuan menipu dan menjawab sendiri dengan tujuan jahat. Atau adakah dia termasuk guru ahli kasyaf yang menganggap boleh mengetahui isi hati orang lain dan buka rahsia hati mereka disebabkan kerana mereka ada kufur kepada firman Allah dan seterusnya. Ya, ini dia catatkan dalam silsilah al-hadis al-dha'ifah wal mawdu'ah. Dia catatkan apa tu? Kritikan yang sangat keras lah kepada Syekh Ismail Al-Ansari, yang mana kalau kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah, perbezaan pandangan tidak sampai kita kata macam ni. Ini tanda bahawa mereka tidak ada konsep al-jamaah, itu tidak ada sesama mereka. Baik. Makna keempat golongan majoriti, ya. Ahli sunnah adalah jumhur umat Nabi Muhammad. Mereka adalah sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikut sahabat Nabi dari segi i'tiqad dan juga usul-usul i'tiqad. Dan jamaah itu adalah golongan yang ramai, ya. Baik. Kadang-kadang orang tanya, kalau Ahli Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, macam mana pula dengan sahabat Nabi? Takkan sahabat Nabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Kan sahabat Nabi bukan Asy'ariyah. Imam Hasan Asy'ari lahir lama selepas kewafatan sahabat-sahabat Nabi. Jadi jawapan kita adalah bukan Asy'ariyah ini saja Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Malah Asy'ariyah Maturidiyah jadi ahli sunnah sebab mereka ikut sahabat. Pegangan mereka itu sama macam pegangan sahabat Nabi. Bukan sebaliknya. Bukan sahabat tu ahli sunnah sebab ikut Asy'ariyah. Tak logiklah orang yang lahir dan meninggal dahulu ikut orang yang lahir dan meninggal kemudian, itu tak logik. Jadi untuk tak jadi keliru, kita katakan Asy'ariyah Maturidiyah ni dianggap ahli sunnah wal jamaah kerana mereka mengikut kepada pegangan sahabat-sahabat Nabi, pegangan imam-imam mazhab yang empat, bukan sebaliknya. Ya, hati-hati dengan buku yang diedarkan secara percuma. Kalau kita pergi barangkali umrah atau haji, dia katakan i'tiqad imam mazhab yang empat, itu adalah satu pemalsuan kepada i'tiqad imam-imam mazhab yang empat. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai sandaran, sebab yang lebih tahu tentang i'tiqad seseorang imam adalah murid-murid mereka. Kalau yang faham i'tiqad Imam Syafi'i, murid dia lah yang lebih faham, dan seterusnya. Baik. Jadi ini ya, secara ringkas baru dalil yang pertama, iaitu mereka itu adalah jamaah. Mereka digelar jamaah, mereka ikut ijma' umat, mereka tidak berpecah belah, dan mereka adalah majoriti umat Islam. Dalil yang kedua, tentulah ikut ajaran Nabi sebab ahli sunnah. Jadi saya tak tahu ada masih boleh bagi masa sedikit untuk dalil kedua ataupun kita berhenti dan buka untuk soal jawab. Semua lain kali. Tuan Nazir kita kata dalil kedua lain kali, tahu bila, wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan? Dalam YouTube ada orang mempertahankan, mengatakan, oh, Wahabi yang jahat itu bukan bawaan Muhammad bin Abdul Wahab, dia ini Mujaddid. Itu Wahab yang jahat itu yang dulu yang di Jazair. Dia ada satu bentuk kita katakan penyamaran lah ya. Penyamaran, saya tak tahu ada tak dalam slide ni, mungkin ada dalam slide lain, yang mana mereka nak mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Wahabi yang ditolak, yang ditentang oleh para ulama dan sebagainya, itu adalah yang diasaskan oleh Abdul Wahab bin Rustum, kata dia, bukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan oleh Syekh Abdul Wahab. Jadi itu satu bentuk penyamaran. Kenapa? Kerana sepakat kita apabila berbincang tentang Wahabiyah, kita merujuk kepada fahaman yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab dalam kitab At-Tauhid, dalam kitab Kashfus Syubhat, dalam kitab Al-Jubah An-Najdiyah, dan malah pengarang mereka sendiri pun misalnya menggunakan istilah Wahabiyah. Syekh bin Baz, mufti Saudi yang hebatlah, yang masyhur, pun mengatakan gelaran Wahabiyah ini adalah satu gelaran yang mulia, kata dia.
saya tak jumpa cari betul slide itu, ada saya tunjukkan yang Abdul Wahab bin Rustum itu tidak diperbincangkan. Kalaupun dia ditolak di zaman dia, bukan dia yang kita maksudkan. Ya, yang bila kita menolak Wahabiyah itu, kita menolak Wahabiyah yang wujud pada kurun ke-18 Masihi dan juga kurun ke-12 Hijri. Jadi itu alasan yang sangat lemah lah. Sebab kita boleh tunjuk tu, ini kitab yang kita buat, ini fahaman dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan itu bukan dikarang oleh Abdul Wahab bin Rustum, itu dikarang oleh Syekh Abdul Wahab. Dan gelaran beliau sebagai mujaddid itu memang begitulah, sebagaimana Abu Bakar Al-Baghdadi misalnya sekarang ketua IS, mereka tak kata dia itu teroris, dia adalah khalifah. Jadi dakwaan itu biasalah. Mujaddid itu dakwaan. Sepatutnya mujaddid orang lain gelarkan beliau. Misalnya Imam Syafi'i disebut sebagai mujaddid pada kurun beliau. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mujaddid pada kurun beliau, itu diiktiraf oleh orang lain. Adapun Syekh Abdul Wahab dikritik oleh ulama sezaman, ratusan kitab ditulis untuk menolak fahaman beliau. Jadi itu satu bentuk penyamaran. Wallahu a'lam. Lagi kalau ada soalan. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah berkaitan kita tak sepatutnya ikut mazhab. Sebab kita ni yang dituntut adalah ikut Quran dan hadis ataupun Quran dan sunnah. Kenapa kita nak ikut Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya? Sebab mereka walaupun alim, tapi mereka manusia yang tidak maksum, yang tidak terpelihara daripada salah dan silap. Maka yang lebih aula adalah kita ikut Quran. Quran kalam Allah sempurna. Kita ikut hadis Nabi. Nabi adalah manusia yang maksum. Baik, kalam macam itu memang sebentar lalu memang menarik, seolah-olahnya sangat masuk di akal kita. Baik, tetapi bila kita teliti, kalam itu adalah kalam yang batil, kalam yang tidak boleh diterima. Yang pertama sekali, makna mazhab adalah pandangan. Ya, zahaba yazhabu, pergi. Mazhab tempat pergi dari segi bahasa. Dari segi istilah, mazhab maksudnya pandangan. Baik, jadi bila kita rujuk Quran dan hadis, kok mana pun akan ada pandangan. Katakanlah saya faham bahasa Arab sikit sebanyak saya baca hadis, akan ada satu kefahaman dalam kepala saya. Betul tak betul kefahaman saya belum pasti, tapi saya akan faham begini-begini. Dan sesiapa pun dia baca Quran pun akan ada kefahaman. Jadinya kefahaman itu namanya mazhab. Bila kita ikut mazhab, kita sebenarnya mengikut kefahaman para ulama terhadap Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia kata jangan ikut ulama sebab ulama tidak maksum, kita ikut Quran dan hadis. Baik, kita ikut ulama, adakah ulama itu tak ikut Quran dan hadis? Pertanyaan kita yang pertama. Ulama-ulama yang keluar hukum begini-begini, rukun sembahyang macam ni, cara sembahyang macam ni, agak-agak mereka ambil daripada Taurat atau Injil atau kitab Hindu atau kitab Buddha. Mereka kan ambil daripada Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengatakan tidak maksum. Dia kata jangan ikut ulama lah, ulama pun tak maksum. Memang dia alim, tapi dia ada buat salah, ada buat silap. Okey, kita tidak nafikan. Persoalan kita, adakah mengikut seseorang kerana dia maksum? Adakah kita mengikut seseorang kerana dia maksum atau kerana apa? Kalau kita mengikut seseorang kerana dia maksum, maka kita tak boleh ikut sahabat Nabi. Sebab sepakat mengatakan yang maksum cuma Nabi. Sahabat Nabi pun tak maksum, maka kita jangan ikut sahabat Nabi. Habis ikut siapa? Ikut Quran Sunnah. Ikut Quran dan Sunnah tu, bila kita baca, siapa yang faham? Kita lah yang faham. Baik, kita maksum tak? Sama-sama tak maksum. Bila dia kata jangan ikut ulama dengan alasan tak maksum, sebenarnya yang dia tak cerita kat orang, dia suruh orang ikut dia. Dia tu maksum ke tak? Jadi kita ada dua pilihan. Satu, Masya Allah Tabarakallah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ijma' umat Islam atas kealiman beliau,
ribuan para ulama yang mahir menjadi murid beliau, itu satu pilihan, tapi tak masuklah. Dan satu lagi, kawan kita baru balik daripada Timur Tengah, mengaji 4 tahun, bahasa Arab yang tak buka, Quran kadang-kadang hafal, kadang-kadang lupa, hadis 40 pun kadang-kadang tak lekat dalam dada, pun tak masuk juga. Mana yang kita nak ikut? Kalau dia sama hebat dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sekalipun, kita tak boleh dipaksa untuk ikut dia, sebab segi Imam Syafi'i hebat, Masya Allah tabarakallah, dia pun hebat sama macam Imam Syafi'i, kononnya lah gitu. Masih dia tak boleh memaksa kita ikut dia, sebab baru sama-sama mujtahid. Apatah lagi kalau dia jahil, apatah lagi kalau dia tidak memenuhi syarat mujtahid. Makanya tak nak kita akan ikut ulama. Dan untuk mengatakan ikut Quran dan hadis tanpa ikut mazhab, itu membuka pintu kesesatan. Kenapa? Contoh, Quran dan hadis ni sumber hukum. Ibaratnya kalau kita katakan lautan ilmu. Daripada lautan kita keluarkan mutiara. Mutiara cantik, bernilai. Baik. Adakah semua orang yang nak mutiara perlu menyelam dalam laut? Bagi kita lah anniversary nak bagi hadiah mutiara kepada isteri, menyelam ke dalam laut? Benar. Sebab kita bukan penyelam mutiara. Yang kerja menyelam mutiara ni cuma penyelam mutiara, maka dia akan buat keluar mutiara. Kalau kita yang bukan penyelam mutiara, cuba menyelam mutiara daripada laut, maka lepas 2-3 hari orang lain akan menyelam cari kita, sebab tak timbul-timbul. Itu yang berlaku kepada masyarakat kita sekarang, kerana terpengaruh dengan dakwah kononnya jangan ikut ulama, tapi ikut Quran dan hadis saja. Akhirnya mereka tenggelam, tak timbul-timbul dalam kesesatan. Mereka keluar fatwa-fatwa yang bercanggah dengan yang dibawa oleh syariat Islamiah kerana kesalahfahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah. Kan Allah Ta'ala ada sebut, yudhibu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan Quran Allah Ta'ala menyesatkan ramai orang, dan dengan Quran juga Allah Ta'ala memberi hidayah pada ramai. Jadi apa beza sama-sama Quran, ada yang sesat ada yang tidak, adalah bagaimana mereka berinteraksi. Yang ikut ulama, mereka akan terbimbing. Yang ikut hawa nafsu, mereka akan tersasar daripada kebenaran. Sebab satu saja kita ambil daripada kefahaman daripada hadis Nabi SAW, Nabi beritahu Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara Allah Ta'ala setap daripada hamba-hamba dia, macam itu tidak. Tapi Allah Ta'ala cabut ilmu dengan cara dimatikan para ulama. Bila ulama mati, ilmu tercabut. Itu dalil bahawa ilmu kena melalui ulama. Kalau tak perlu ulama, sepatutnya ilmu terangkat bila Quran dan hadis terangkat, barulah ilmu hilang. Tak, Quran dan hadis masih ada, ilmu hilang bila ulama mati. Sebab memahami Quran dan hadis melalui ulama, itulah maknanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah waris kepada para nabi, iaitu mereka membimbing umat memahami wahyu dengan cara dan kefahaman yang sebenar. Sebagai penutup, ambil logik yang mudah saja. Kita kalau sakit jumpa doktor maksum tak? Doktor tak maksum, doktor buat silap. Ada orang bedah, dapat surat dari hospital, minta maaf, tolong datang ke hospital. Kenapa? Tertinggal kapas dalam perut, tertinggal uri. Nasib baik tak tertinggal handphone, kan? Yang penting doktor ada buat salah dan silap. Adakah oleh kerana doktor tidak maksum, maka kita tidak lagi beri kepercayaan pada doktor? Masih kita beri kepercayaan, kerana itu adalah bidang kepakaran beliau. Doktor kata ni 2 biji sebelum makan, baik doktor. Ini 3 biji lepas makan, ya doktor. Ini 4 biji sambil makan, baik doktor. Tak pernah tanya dalil. Pernah tanya, doktor apa ni dalil ni 2 biji sebelum makan? Doktor kata kau cari klinik lain je lah, senang. Sebab bukan bidang kita untuk memahami. Makanya kita sifat kepada para ulama, mereka dah menghidangkan hidangan yang dah siap. Mereka gali daripada Quran dan hadis, mereka proses. Bagi kita yang tak mampu untuk gali dari Quran dan hadis, maka kita pakai yang dah siap. Tapi kalau kita seumpama Imam Nawawi, seumpama Imam Ibn Hajar Asqalani, ada ratusan ribu hadis dalam dada kita dan sebagainya, silakan. Kalau tak, kita mendakwa sesuatu yang bukan berhak pada kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.